Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung baru ni lagi, iaitu haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi qala haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Nafi' wa Abdullah bin Waqid anna muadhdhin ibn Umar qala as-salah qala sir hatta idha kana qabla ghuyub ash-shafaq nazala fa shalla al-maghrib thumma intazara hatta ghaba ash-shafaq fa shalla al-'isha'a ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. Kita start situ. Baru ni selepas tu pun sudah baca dah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nafi' dan Abdullah bin Waqid bahawa muadzin Ibnu Umar berkata, as-salah, sembahyang. Qala Ibnu Umar berkata, sir, berjalan, mana? Pergi teruskan lagi perjalanan sehingga apabila ghuyub syafaq, sebelum hilang syafaq, nazala, Ibnu Umar berhenti lalu bersembahyang maghrib, kemudian dia menunggu sehingga hilang syafaq lalu bersembahyang isya, kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sesuatu perkara yang menuntut beliau bersegera, apabila ada sesuatu perkara yang menuntut beliau bersegera, beliau akan lakukan seperti yang telah saya lakukan tadi. Ibnu Umar telah berjalan dalam sehari semalam itu sejauh perjalanan 3 malam, yakni 3 hari 3 malam. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan Ibnu Jabir meriwayatkan hadis ini daripada Nafi' nahwa hadza, yakni lebih kurang maknanya serupa dengan hadis tadi, bi isnadihi, dengan isnadnya. Dan seterusnya kalau kita sudah baca dah baru ni dan sudah terjemuh dah, maknanya Ibnu Umar ni dia berjalan, dalam perjalanan dia apabila mahu segeralah. Cerita ni ada kaitan dengan hak sebelum pada ni, iaitu isteri dia sakit berat, orang pun royak ke dia pun cepat-cepatlah. Jadi mana dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan mahu cepat. Itulah mengikut pegangan Imam Malik ni. Maknanya jamak ni boleh dalam keadaan seseorang tu musafir, dalam keadaan mahu cepat. Kalau musafir pun semata-mata musafir, kalau tidak nak cepat tak boleh juga. Walaupun baru ni kita sudah sebutkan ada beberapa pendapat Imam Malik, tapi hak masyhur dalam mazhab dia nya gitulah. Apabila seseorang musafir tu nak cepat dalam keadaan tergesa-gesa, barulah dia boleh jamak. Itulah pegangan Imam Malik. Jadi asasnya ialah riwayat Ibnu Umar ini. Itu perkara yang kita dapat di dalam hadis ini. Yang kedua, hadis ini juga menjadi pegangan kepada golongan Hanafiyah, orang-orang yang mengikut mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa Ibnu Umar melakukan jamak suri. Jamak suri. Kita sudah perjelas belaka dah apa makna jamak suri ke apa ni sebelum pada ni. Jamak suri iaitu sembahyang maghrib dalam waktu maghrib, tetapi di hujung waktu. Kira-kiranya selepas pada tu masuk selalu waktu isyak. Sembahyang pula waktu isyak dalam waktunya, di awal waktu dia.
Ataupun kalau tunggu pun tunggu sebentar. Buktinya kata mereka, yang ni sebelum hilang syafaq. Yang ni syafaq bila matahari tu jatuh terbenam, maka ada merah di, kalau kita ni sebelah barat itu. Sebelah barat itu merah ada. Itu syafaq. Sehingga sebelum ruyub syafaq, dia pun turun sembahyang maghrib. Maknanya masa tu masih ada lagi waktu maghrib, sebab duk nampak merah gitu. Lepas pada tu dia tunggu. Mana dia tidak sembahyang isyak selalu. Dia tidak sembahyang isyak selalu. Dia tunggu tu sampai ke bila? Iaitu sampai hilang syafaq. Bila hilang syafaq tu maknanya habis dalam waktu maghrib, masuklah waktu isyak. Baru dia sembahyang isyak selepas tu. Maknanya sembahyang isyak tu dalam waktunya. Itulah yang dikatakan jamak suri. Jadi Imam Abu Daud ni tujuan dia sini wak mari macam-macam hadis untuk menunjukkan bukti ataupun dalil bagi masing-masing mujtahidin, ulama-ulama mujtahid itu. Di sini pegangan Imam Hanafi duduk sinilah, iaitu jamak suri. Jelas tu. Mereka pegang dengan ni. Jadi mereka kata pada hakikatnya Ibnu Umar itu tidak melakukan jamak hakiki. Jamak ada dua, jamak hakiki, jamak suri. Jamak hakiki ni kita kata kalau sembahyang maghrib dengan isyak lah. Sembahyang maghrib dalam waktunya dan isyak dalam waktu maghrib tu sekali dengan maghrib. Itu orang panggil jamak takdim. Dalam waktu maghrib itu jamak sebenar, jamak hakiki. Ataupun melewatkan maghrib, kita sembahyang maghrib itu dalam waktu isyak. Isyak tu dalam waktu dia lah, sekali lah. Itu jamak takhir. Itu orang panggil jamak hakiki juga. Bagi orang Hanafi, dia kata Ibnu Umar ni dia tidak melakukan jamak hakiki, tetapi dia melakukan jamak suri. Mana dalil? Ni. Gitu. Kemudian dia berkata, apabila seseorang itu dalam keadaan tergesa-gesa, dia boleh buat gini. Sumpah aku buat ni lah, Nabi SAW buatnya lagu ni lah. Maknanya hak duduk buat kata jamak tu, bagi orang-orang Hanafinya mereka kata jamak suri belaka. Jamak hakiki tak leh. Tak leh bagi mereka. Kalau buat juga dosa. Jamak hakiki. Ini masalah khilaf lah. Pendapat dia gitu. Pendapat dia gitu. Hanya boleh kalau jamak ni, kalau dalam hadis mana-mana pun ada menunjukkan Nabi jamak ni, maksudnya jamak suri. Itu pegangan mereka. Tak ada jamak hakiki ni, takdim kau takhir kau gapo kau tak ada. Tetapi orang Hanafi ni dia wajib pula qasar. Bila dalam musafir dia mesti kena qasar. Tak boleh sembahyang dengan lengkap, sembahyang tamam orang panggil. Sembahyang dengan sempurna seperti biasa tu tak boleh. Yang ni zuhur 4 rakaat tak boleh, mesti kena 2. Kalau tak buat 2 dosa. Gitulah dia je. Kalau tak buat 2 dosa. Kalau buat juga sembahyang yang lengkap, kena sembahyang mula. Gitu pun dah. Itu pendapat dia lah, pendapat dia. Orang lain kata lagu lain kan. Masalah qasar tu kita sudah bicara dah. Kemudian dia cerita di sini Ibnu Umar ni jalan laju lah kiranya. Naik unta dia tu. Hak perjalanan mengambil masa 3 hari 3 malam, jadi sehari semalam. Ni anak buah dia raya, iaitu Nafi' dan Abdullah bin Waqid menceritakan ni. Semalam, sehari semalam perjalanan. Itu maknanya dia nak cepat betul lah. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Ini orang panggil riwayat Abu Daud secara ta'liq ataupun mu'allaqat Imam Abu Daud. Kalau dalam Bukhari biasanya hadis-hadis yang diriwayatkan secara ta'liq ataupun mu'allaqat Imam Bukhari, dia dalam tajuk dia tu duduk situ. Tapi dalam Abu Daud ni tidak. Dalam Abu Daud biasanya di hujung macam ni. Dia kata qala Abu Daud, lepas tu dia puraya. Hadis ini lebih kurang makna dia serupa takdi juga. Bukan lafaz dia serupa,
maksud dia tu serupa. Tapi dengan sanad yang lain lah. Sanad tu duduk mana? Dia tidak royak. Itulah yang dikatakan riwayat secara taklid. Mana dia tidak sebut dengan lengkap sanad itu. Cuma dia royak Ibnu Jabir meriwayatkan daripada Nafi'. Mana sanad dia yang lengkap? Bila tidak sebut, cuma isyarat gitu saja, itu orang panggil riwayat secara taklid. Dan nak tahu hak ni riwayat hak lengkap dengan sanad dia yang cukup, kita kena tengok syarah dia, syarah hadis, ataupun dalam kitab-kitab hadis yang lain, dalam kitab-kitab hadis yang lain. Tujuan Imam Abu Daud buat mari hak dia kata qala Abu Daud itu, yakni riwayat secara taklid itu, tujuan dia nak menguatkan riwayat sebelum ni. Itu tujuannya. Qala Abu Daud di sini nak riwayat hak sebelum pada ni kuat. Sebab apa? Disokong oleh riwayat Ibnu Jabir ini. Disokong oleh riwayat Ibnu Jabir. Itu tujuannya. Sebab apa? Dia nak ceritanya Ibnu Jabir ini menjadi mutabi' kepada mereka, menjadi mutabi' kepada Nafi' itu, menjadi mutabi' kepada Fudail bin Ghazwan. Ghazwan itu, iaitu ayah kepada Fudail, yang meriwayatkan daripada Nafi'. Jadi maknanya bukan Ghazwan itu saja yang meriwayatkan daripada Nafi', tetapi orang lain lagi, iaitu Ibnu Jabir. Ibnu Jabir itu nama dia yang lengkapnya kepada dia, iaitu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Bila ada mutaba'ah gini, maka hadis itu jadi kuat. Itu tujuan Imam Abu Daud nak ayatnya, hadis ini jadi kuat. Lepas tu siapa dia yang mengemukakan ta'liq ini? Hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud secara ta'liq ini dengan sanad yang lengkap, siapa dia? Tengok misalnya dalam syarah kita ni, muka surat 299, ta'liq ini telah dikemukakan oleh Daraqutni. Daraqutni dengan sanad dia ni. حدثنا أبو بكر النيسابوري قال أخبرني العباس بن الوليد بن المزيد قال سمعت ابن جابر يقول حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر الحديث, dan seterusnya. Itu makna hak lengkapnya, iaitu diriwayatkan oleh Daraqutni. Ataupun dalam istilah hadis yang lain, dia kata biasanya kalau dalam Fathul Bari, dia kata wasalahu ad-Daraqutni. Wasalahu itu maknanya Daraqutni mengemukakan hadis ini dengan sanadnya yang muttasil, dengan sanadnya yang lengkap. Gitu cara dia, masing-masing cara lah. Hak ni dia kata akhraja hadha at-ta'liq ad-Daraqutni, boleh juga lagu tu pun boleh juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Jabir. Maknanya sebelum pada dia Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala akhbarana Isa an Ibn Jabir bihadza, yani hadis ni lah hak tadi al-ma'na bihadzal ma'na, yani semakna dengan hadis ini. Qala Abu Daud kata pula wa rawahu Abdullah ibn al-Ala an-Nafi', yani selain daripada Ibnu Jabir, selain daripada Ghazwan tadi, ada lagi orang lain yang meriwayatkan daripada Nafi', iaitu Abdullah bin al-Ala. Dia kata tapi Abdullah bin al-Ala ni dia kata hatta idza kana 'inda dhahabi syafaq nazala fajama'a bainahuma, sehingga apabila syafaq nak hilang, baru Ibnu Umar turun dan dia menjamakkan dua sembahyang itu. Maknanya lafaz lain lah, berbeza. Walau bagaimanapun maksud yang sama. Semua riwayat-riwayat ini memberi maksud yang sama, walaupun makna dia tu, walaupun lafaz dia berbeza, tapi makna dia lebih kurang. Yakni Ibnu Umar turun berhenti apabila nak hujung waktu maghrib, dekat nak hilang syafaq, tapi tak hilang lagi, maknanya di hujung maghrib. Pada ketika tu dia turun, dia jamak. Dia jamak tu makna di sini kurang jelas, tidak seperti tadi kan dia sembahyang maghrib, lepas pada tu dia tunggu dulu, sebab tak masuk isya lagi, dia tunggu bila masuk isya baru dia sembahyang. Jelas hak tadi. Hak ni seseolah dia turun, bila dekat tu
Boleh jadi dia jamak ni sebelum masuk isyak. Sebab dia sebut jamak, dia tak tunggu. Dia tak tunggu. Tetapi maksud dia akan sama, sebab dia kata fajama'a dengan fa di situ. Lepas pada dia dia turun, dekat nak hilang syafaq itu, dia turun. Dia pun jamak. Dia jamak yang antara kedua-duanya itu, kira-kiranya maghrib tu di hujung dia, bila di hujung dekat nak habis dah syafaq, kira-kiranya dah sembahyang maghrib sajalah. Bila habis maghrib, isyak lah, masuk isyak. Gitu. Makna dalam riwayat ni tidak jelas. Dia sebut tunggu tadi. Dalam riwayat yang pertama tadi tunggu. Di sini tidak jelas. Di sini tidak jelas. Walau bagaimanapun kira-kiranya bila dia sembahyang maghrib itu dekat nak habis syafaq, kira-kiranya sedang molek lah. Bila habis tu kan masuklah waktu isyak. Ataupun tunggu sebentar, masuk waktu isyak, dia pun sembahyanglah pula isyak. Itu orang panggil jamak suri. Itulah pegangan orang-orang Hanafi. Bila dia turun tu dia pun jamak. Jadi jamak ni tidak semestilah kata selalu, mana lepas sembahyang tu selalu, asalkan tidak lama lah kira-kiranya. Walaupun tunggu tu tidak lama. Bagi orang-orang yang tak terima jamak suri ni, seperti sebelum pada ni kita sudah bincang, dan selepas ni pun ada lagi, iaitu dia kata kalau jamak suri ni pada hakikatnya susah juga. Susah juga. Kita kata nak uting masa tu. Lepas tu keadaan senang kita tu bukanlah di hujung waktu. Boleh jadi hak senang kita nak berhentinya di tengah waktu, ataupun di awal waktu. Kalau kita duduk mikir, kita ni tak boleh sembahyang kecuali di hujung waktu. Boleh jadi di hujung waktu tu tidak kena stesen. Jadi susah juga. Sedangkan tujuan nak suruh boleh jamak ni nak suruh mudah. Dengan sebab itu, apalagi ada riwayat-riwayat yang sebahagiannya sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, dan sebahagiannya akan datang kita akan jumpa, menunjukkan boleh jamak hakiki itu. Boleh. Bukan jamak suri sahaja. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan kami di Madinah 8 rakaat dan 7, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sulaiman dan Musaddad tidak menyebutkan bina, salla bina, tetapi dia sebut salla Rasulullah bil Madinah, begitu. Maknanya dia nak ceritanya Imam Abu Daud ambil hadis ni kan daripada melalui dua sanad. Yang pertamanya Sulaiman bin Harb dan Musaddad. Itu dua orang tu guru. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Ha tu orang panggil tahwil sanad, pemalingan sanad. Maknanya dengan sanad yang lain, Imam Abu Daud ambil daripada tok guru hak lain. Tok guru hak lain tu siapa dia? Amr bin Aun. Amr bin Aun ni ambil daripada Hammad bin Zaid. Sampai sini bertemu tok guru tu. Mula-mula yang tak serupa je. Jadi Imam Abu Daud kata hak dia sebut bina, salla bina tu berdasarkan riwayat Amr bin Aun, bukan berdasarkan riwayat Sulaiman dan Musaddad. Sebab riwayat Sulaiman dan Musaddad tak ada sebut perkataan bina. Mana kalau ada bina, Rasulullah bersembahyang dengan kami, mana kami jadi makmum dia. Tapi kalau tidak ada bina tu, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, boleh jadi dia sembahyang seorang. Tapi kalau kata salla bina tu tentu sembahyang dengan kami, mana berjemaah. Tapi kalau kata salla saja, boleh jadi dia sembahyang seorang. Cuma aku tengok kau, aku dapat tahu kau, gitulah. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Salih Maula Tau'amah daripada Ibnu Abbas, katanya fi ghairi matar, bukan dalam keadaan hujan. Bukan dalam keadaan hujan. Sembahyang ni di mana? Di Madinah. Maknanya supaya hadis sebelum pada ni lah. Supaya hadis sebelum pada ni kita sudah jumpa dah baru ni, iaitu sembahyang di Madinah jamak. Tidak dalam musafir, tidak juga kerana hujan, tidak juga dalam ketakutan, kan baru ni kita sudah jumpa dah. Dalam riwayat ni pun dia ada sebut, yang ni mengikut riwayat Salih Maula Tau'amah daripada Ibnu Abbas. Hak ni riwayat Jabir bin Zaid.
riwayat Salih Maula Tau'ab daripada Ibnu Abbas, dia kata bukan hujan pun, tak ada hujan pun Nabi SAW jamu. Baru ni kita sudah sebut dah tentang jamu. Tidak dalam keadaan takut, tidak musafir, dan tidak hujan. Dalam setengah-setengah riwayat tu sebut tidak sakit. Baru ni kita sudah sebut dah dari segi khilaf ulama tu, sudah sebut dah. Dan apa maksudnya? Bahkan ada yang mengatakan tak ada apa-apa pun, tak ada apa sebab pun, tak ada apa uzur pun, Nabi SAW pernah jamu, tapi bukan semua, tidak dijadikannya sebagai adat kebiasaannya. Ada kan? Baru ni kita sudah sebut dah. Sebab ni disebut di Madinah. Bila di Madinah ni bukan musafir, tempat dia, tempat tinggal dia. Kalau kita kata di Zil Hulaifah ke ataupun mana-mana ke, dalam perjalanan dia, di tengah-tengah perjalanan dia nak pergi ke mana-mana tu pernah Sabah juga, kita kata ni dak. Jadi hak skalanya kalau hak nak boleh jamak ni dalam keadaan ketakutan, dalam musafir, dalam gitu gini. Jadi maknanya hak tu tak ada berlaku. Baru ni kita sudah sebut dah bahawa di antara ulama yang berpendapat begitu ialah Imam Bukhari. Baru ni sebut. Cuma ada lagi beberapa perkara yang baru ni tak ada sebut. Nak sebutlah. Iaitu hak ni sebut jamak. Qasar lagu mana? Misalnya kes sakit. Dalam kes sakit, baru ni kita sudah baca Imam Syafi'i kata kalau kerana sakit tak boleh, kerana hujan boleh nak jamak. Imam Ahmad kata kalau kerana sakit boleh. Itu khilaf dia hak baru ni kita sebut dah. Ishaq bin Rahawih pun kata gitu juga boleh. Baiklah, hak boleh tu gapo ni? Sini kan dia sebut sembahyang 8 rakaat, 7 rakaat. Hak 8 tu Zuhur dengan Asar. Hak 7 tu Maghrib dengan Isyak. Walau bagaimanapun ini jamak orang panggil, tak ada qasar ni. Dan hak disebut dalam kitab-kitab hadis pun jamak. Bagaimana kalau seseorang tu sakit, dia boleh ke nak jamak dan qasar seperti dalam musafir? Itu persoalan. Di situ ada khilaf juga. Sebenarnya kalau kita tengok hadis, berdasarkan hadis tak ada hadis yang terang Nabi SAW pernah buat. Tak ada hak ni lah, bukan dalam musafir ni. Hak adanya jamak memang ada, tetapi qasar sekali. Maknanya kalau kita andaikan mengikut pendapat ulama hak kata sakit, ataupun hak kata hujan, kerana hujan, ataupun kerana lain-lain sebab lagi, hak adanya jamak. Qasar tu ada ke? Tak ada. Hak musafir tu ada. Hak musafir tu. Tapi hak ni hak sakit, lagu mana? Bagi ulama yang terima kata boleh, orang sakit misalnya, dia nak jamak ni maksudnya jamak hakiki lah di sini. Jamak suri tak timbul dah, sebab Hanafi tak boleh, dia tak terima. Dia tak terima jamak hakiki, dia terimanya jamak suri. Sekarang ni kita nak bincang jamak hakiki. Sebab jamak hakiki tu Hanafi tak terima. Orang hak terima lah, berdasarkan orang hak terima tu pun dia ada khilaf pula. Dia banyak khilaf. Sebab kita kata tadi lah, Imam Syafi'i tak terima kerana sakit. Hak ni terima. Imam Malik terima, tidak terima kerana sakit tak, tapi kerana hujan terima. Baiklah, kalau kita kata orang sakit tadi, boleh ke dia nak jamak dan qasar buat serupa musafir? Bagi orang yang kata boleh jamak kerana sakit ni, ada antara mereka yang kias dalam perkara ni. Dia pakai kias. Dia pakai kias. Kalau nak kira hadis tak ada. Boleh dia kata qasar, walaupun tidak ada hadis yang terang, sebab ilat dia sama. Kalau dalam musafir tu kerana susah kan, boleh jamak dan boleh qasar. Maka sekarang ni sakit ni pun lagu tu juga keadaannya, ilat tu sama ada. Ilat tu sebab dia tu. Ilat tu kerana apa yang dia buat? Kerana sakit. Sakit ni jadi susah kan? Jadi untuk memudahkan orang yang susah, dan dia royak ada jamak tu boleh, kira-kiranya qasar pun boleh jugalah. Sebab dalam musafir tu kan boleh jamak dan qasar. Apa sini tak bolehnya? Itu dia pakai kias di situ. Kias sikit lah, sikit. Sikit, bukan atas jamak tu tak payah kias, dah memang ada dalil dah. Hak qasar tu, bagi ulama terima jamak dan qasar tu dia ambil mana? Apa alasan dia? Ada hadis ke? Tak ada hadis.
Hak adanya jamak. Kata qasar tu hak dia pakai orang yang terima. Tak sekira orang tak terima. Memanglah ada hak tak terima tu. Kira hak terima ni apa alasan dia? Jawabnya alasan dia ialah kerana dia kias dengan hak musafir. Kalau hak musafir tu jamak dan qasar ada, dan ilatnya ialah tak siwi susah, kerana susah perjalanan. Maka begitulah juga orang dalam keadaan sakit, dia ada kan juga susah tu. Bila ada susah, dah ada dah petunjuk sekurang-kurangnya hak jamak. Hak jamak tu ada, maka hak qasar pun boleh lah. Begitu. Dalam keadaan andai kata ulama-ulama ni kias kan, kalau tak ada hadis hak jamak ni pun, hak jamak ni pun tak ada. Ada dalam keadaan susah tu, kira-kira dia boleh kias. Ulama biasa kias benda lagu, tak ada langsung. Oh, dia boleh kias. Ini lagi ada ni. Hak jamak ni memang ada, cuma tak ada qasar. Tapi kalau perhati kepada ilat dia sama-sama ada. Bila begitu boleh. Bila begitu boleh. Setengah-setengah orang kata dalam perkara ibadat ni tak boleh nak kias. Mana hak asal dia, tapi dalam perkara-perkara hak sikit-sikit tu boleh kias. Sebab dia kata tak boleh. Boleh kias pada kalau ada asas sikit-sikit tu, maknanya ada tempat rujuk dia tu. Boleh. Misalnya kita kata apa nama ni, menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hak nampak masjidil haram tu tak apalah, dia menghadap lah hak tu. Faham tak nampak? Dia nak pakai lagu mana? Nak menghadap lagu mana? Berdasarkan gapo? Dia kiaslah. Macam kita duduk alik timur. Mekah tu duduk alik barat. Kita menghadap ke barat, takkan kita nak menghadap ke timur? Kalau orang duduk alik barat, dia menghadap ke timur sebab Kaabah tentunya duduk balik timur bagi dia. Walaupun tak nampak, kira-kira macam gitulah. Tu. Lepas tu ibadat lagi. Misalnya zakat. Zakat tu pun termasuk dalam ibadat juga kan? Ibadat juga. Berah tu, ya orang duduk beri berah apa nama ni, zakat tu. Ada kau dalam hadis? Tak ada. Berah nasi tu. Gandum tu ada. Gandum kau bali kau ada tu. Tapi berah tak ada. Lepas tu ulama-ulama dah kata kena beri juga tu zakat, berah ke apa tu. Dia ambil mana? Ya kias. Itu berdasarkan kias, bukan berdasarkan hadis. Tapi dia kias dengan hak sebut dalam hadis itulah. Sebab dari segi rupa dia pun dekat, dari segi makanan yang mengenyangkan pun sama-sama makanan yang mengenyangkan, serupa ilat dia. Dari segi sama-sama boleh buat harta pun yalah juga. Jadi sebab dia tu sama. Dengan sebab itu kena. Tidak semestinya Nabi SAW dirayak belaka. Hak dirayak tu kita boleh kias lah. Tapi kias-kias ni bukan guna fikiran gitu saja. Tak, dia mesti kena ada asas dia. Tu kalau orang mengaji usul fiqh, dia tahulah. Dalam kias ni dia kena ada makis alaih, makis gapo illah gapo, dia kena ada lah. Dia kena ada makis alaih. Makis alaih itu maknanya dia kena ada Quran dan hadis. Situ dulu. Misalnya kalau kita kata gandum tadi, ada dalam hadis. Jadi berah ni kita kias dengan gandum, ada dalam hadis. Lagu tu boleh lah. Ni kalau nak kira lagi dekat, lagi boleh untuk nak kias. Kalau tak sepakat pun tak apa, kita royak jalan. Royak jalan khilaf ulama tu. Jadi bagi orang yang terima, dia pakai lagu mana, lagu tu. Tak boleh gidah lagu tu. Hak tak sah, dia kata boleh jamak saja. Sebab dalam hadis sebut jamak saja, qasar tak ada sebut. Jadi kita tak boleh buat lah qasar. Dia pakai gitu lah. Moga dia kata kita boleh main-main dalam ibadat ni. Kalau dah dia kata 2 rakaat kita kata dua rakaat apa kalau nak kira masa asar masa zuhur tu letih lagi. Ni bangun pagi segar ni, patutnya 4 rakaat lah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh kias lagu tu. Tak boleh kias dengan asar kau tak boleh. Pasal hak tu terang dah. Jelas dah. Tak pernah Nabi SAW sembahyang subuh ni 3 rakaat kau 4 rakaat kau tak pernah. Lagu tu dah tetap. Tetapi kalau hak lagu ni masih samar, masih boleh lagi. Mengikut orang yang kata boleh itulah. Orang hak tak sih, dia tak sih semacam. Dia kata hak adanya jamak saja, maka jamak. Itu saja. Bahkan Imam Abu Hanifah ada orang yang sependapat dengan dia. Dia kata kalau hak ni jamak suri, bukan jamak hakiki sama sekali tak boleh. Jamak saja pun tak boleh. Usah kau nak qasar. Moga tidak musafir kan ni, tidak musafir, tidak sakit, tidak gapo-gapo.
Jadi kalau bolehnya, boleh kali dia. Bolehnya jamak suri lah boleh. Dalam waktu masing-masing semaya tu dibuat, tapi hak ni di ujung, hak ni di awal waktu. Jamak suri. Jamak suri tu tidak jadi bercanggah dengan Quran, tidak jadi siapa kita kata Nabi ni Tuhan kata kena jaga waktu, dia tak jaga waktu. Padahal tidak musafir, tidak apa. Jadi maknanya Nabi tu sendiri langgar. Tak sedap tu kata dia, nak kata lagu tu. Jalan keluar aja bila kita kata ni jamak suri, selesai. Kata dia. Tak timbul masalah duduk Madinah. Kadang-kadang kita duduk tempat kita pun ada ketikanya boleh jadi orang lain tak tahu. Orang lain tengok sebab-sebab hak zahir, hak besar-besar je lah, dia tak tahu kita ni ada masalah apa. Jadi kita buat lagu ni tak boleh lah. Masih lagi dalam waktu masing-masing. Masih lagi orang panggil jaga waktu. Masih lagi termasuk dalam as-salatu liwaqtiha, semaya pada waktunya. Jadi tidak bercanggah. Boleh kita buat lagu tu. Cuma jangan buat kebiasaan. Nabi SAW pun tidak buat sama lagu ni. Kalau kita jarang-jarang nak buat lagu tu, tak apa. Kalau Nabi SAW tak pernah buat langsung, mungkin orang kata tak boleh lah, mungkin Nabi tak ajar buat pula. Ni Nabi sendiri buat ni. Tapi tidak sama. Jangan kita jadikan kebiasaan kita semaya akhir waktu sama. Duk tunggu, tak ada apa-apa pun tunggu akhir waktu. Macam ada kelebihan di akhir waktu. Lagu tu tak boleh. Tapi kalau jarang-jarang kerana sesuatu sebab, mungkin orang lain tak tahu sebab kita tu, tak apa buat lagu tu. Itu orang panggil jamak suri. Jadi penyelesaian yang terbaiknya hak ni, hak Nabi SAW semaya di Madinah ni, jamak ni ialah mengikut cara Imam Abu Hanifah tadi. Hak tu paling molek sebenarnya. Baru ni pun sudah sebut dah. Kemudian riwayat daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah tidak kelihatan kepada baginda matahari di Mekah. Tak nampak matahari. Mana kerana mendung lah, kuat sangat. Fajama'a bainahuma bisarif. Nabi SAW pun jamak semaya tu, yang ni zuhur dengan asar itu di sarif. Lepas tu riwayat satu lagi, riwayat daripada Hisham bin Sa'ad, dia kata jarak di antara Mekah dengan sarif itu 10 batu. Jarak di antara keduanya ialah 10 batu. Maksudnya jarak di antara Mekah dan sarif itu ialah 10 batu. Nabi SAW semaya di sarif 10 batu. Kira-kiranya kalau 10 batu ni perjalanan dengan unta, dan dia tidak tahu ni zuhur ke asar masuk dah ke tidak ni, tak tahu. Mana kalau kita kata dia semaya zuhur lah, kita kata dia semaya zuhur, mana dalam keadaan tak tentu tu, boleh jadi di hujung waktu, boleh jadi di tengah waktu, boleh jadi di awal waktu. Kalau kita andaikan di awal waktu, perjalanan 10 batu tu siapa ke waktu asar, dah ke waktu asar ke tidak? Maknanya kalau 10 batu tu dia boleh sapa sebelum asar, bermakna dia jamak pada ketika itu. Jamak ke apa dia? Apa? Jamak takdim. Makna masuk asar tu dalam zuhur. Ini juga menjadi dalil bagi orang yang mengatakan boleh jamak takdim. Sebab Nabi tak pasti tu. Kalau tak boleh, Nabi tak akan buat. Dengan agak-agak kalau Allah SWT biar tu, kira-kiranya boleh dah tu. Ataupun dia tidak tahu, zuhur ke asar kau boleh jadi dalam waktu asar dia semaya. Tapi kalau waktu asar, tak pernah sabar, sebab perjalanan tu dia jadi dekat maghrib pula, jadi gelap. Benar pula hak pernah sabarnya dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur tadi boleh jadi tengah, boleh jadi awal, boleh jadi akhir. Kok mana-mana pun dalam keadaan tidak pasti tu Nabi tetap jamak. Maknanya ini menunjukkan boleh jamak hakiki itu. Jamak hakiki itu. Kalau tak boleh, dalam keadaan tak pasti, Nabi SAW tak boleh buat. Dia tak akan buat. Allah SWT tak tegur dia tu, menunjukkan boleh lah tu. Daripada sinilah orang yang mengatakan jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, salah satu dalil mereka ni hak ni.
Nak kata jamak suri lagu mana ni? Dah tak tahu waktu. Mana awal mana akhir. Situ pegangnya dia nya. Jadi bagi dia nak membantah puak-puak Hanafi tu kata jamak suri. Yalah jamak suri tu kalau nampak syafaq ke, kalau malam, kalau tengah hari tu nampak matahari tu jadi sama panjang dengan bayar sesuatu sama panjang dengan sesuatu, itulah tanda dia nya yang disebutkan dalam hadis. Sekarang ni nak nampak gapo dia muka mendung. Nak kata jamak suri lagu mana? Kalau memang tak boleh satu semaya tu dalam waktu yang lain, asar tu nak bubuh dalam zuhur, ataupun zuhur tu nak bubuh dalam asar, macam mana nak buat ni? Ini berlaku. Takkan benda tu kalau salah, Allah SWT tegur, Allah SWT akan royak salah. Ini tak ada apa berlaku dengan gitu, menunjukkan boleh. Itulah dalil bagi orang yang kata boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Sarif ini satu tempat yang bersejarah. Bersejarahnya dari segi Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah, mak saudara kepada Ibnu Abbas di Sarif. Nabi SAW duduk sebagai suami isteri pun di Sarif juga. Dan Maimunah tu kemudiannya akhirnya mati di Sarif juga, dikebumikan di situ. Itu bersejarah. Dari segi sejarah. Dan ini menjadi punca khilaf, salah satu khilaf antara ulama. Orang yang dalam keadaan ihram boleh nikah ke tidak? Orang Hanafi kata boleh nikah. Duduk sekali ya tak boleh. Duduk sekali ya tak boleh. Nikah, akad nikah tu sah. Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan tak sah. Akad pun tak boleh. Usahakan nak duduk sekali, akad pun tak boleh dalam keadaan ihram. Itu dia apa ni khilaf dia. Khilaf tu apa? Sebab Nabi SAW dalam kes nikah dengan Maimunah saat ni dia ada khilaf. Ada yang kata Nabi SAW dalam keadaan ihram, ada yang kata tidak. Dia khilaf situ. Itu yang kedua. Perkara yang ketiganya, Sarif ni dalam tanah haram ke tidak? Khilaf pula situ yang ketiga. Sebab itu tempat ni tempat yang masyhur di dalam kitab-kitab hadis, dia banyak perkara berkait hukum dengannya. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Dinar, kata dia matahari ghabat, lenyap ataupun terbenam. Pada ketika itu aku ada dekat Abdullah bin Umar. Kami pun berjalan. Bila kami nampak dia tu lewat dah, kami pun kata semaya. Dia pun pergi terus sehingga hilang syafaq wa tasawwabatin nujum, dan nyata bintang-bintang. Kemudian dia pun turun, dia pun semaya, dua semaya itu jami'an sekali. Thumma qala, kemudian dia kata ra'aitu, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan dia ni mahu cepat, dia bersembahyang seperti sembahyang saya ni. Lagu saat ni lah. Beliau berkata Nabi SAW jamakkan kedua-dua sembahyang itu ba'da lailin, selepas malam. Maknanya selepas malam jamak. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Asim bin Muhammad daripada saudaranya, daripada Salim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih daripada Ismail bin Abdurrahman bin Zuaib, bahawa jamak antara kedua sembahyang oleh Ibnu Umar itu berlaku selepas daripada hilangnya syafaq. Ini hadis ni bercanggah dengan hak tadi. Tujuan Imam Abu Daud nak ayatnya hak tadi kan, Ibnu Umar sembahyang di hujung waktu maghrib. Lepas pada tu, lepas dia sembahyang waktu maghrib tu, dia tunggu sebab tak masuk isya lagi. Lepas masuk isya tu dia pun sembahyang. Orang Hanafi buat dalil hak tu kan, sebab dia kata itulah dalil jamak suri terang tu. Kalau jamak hakiki dia sembahyang lalulah. Sebab apa duk tunggu-tunggu ni? Boleh. Mungkin dalam waktu maghrib pun apa je. Boleh kalau dia sembahyang lalu. Ni dia tidak, dia tunggu. Menunjukkan tak boleh. Tapi dalam riwayat ni pula tidak menunjukkan begitu. Bahawa Ibnu Umar ni dia sembahyang jamak tadi sekali. Mana jamak hakiki selepas berlalu malam, selepas hilang syafaq, selepas nampak bintang. Maknanya jelas malam.
Isya dah lah, masuk Isya. Mana sembahyang maghrib itu dalam waktu Isya. Dengan jamak. Jamak apa? Jamak takhir jadinya. Jamak takhir. Bagi orang-orang yang terima jamak takhir, dia pegang hak ni. Dan dia tak boleh terima jamak suri itu sebab awak tadi tak jelas. Ni tengok riwayat. Cerita tu juga ni. Bukan cerita lain. Bukan banyak kali, sekali tu. Ni siapa hilal ni? Hilal syafaq. Bila hilal syafaq? Hilal lah waktu maghrib. Habislah waktu maghrib. Dan timbul ataupun nyata bintang itu, maknanya jelas dah malam. Isya dah lah. Jadi kita nak katakan apa? Ketika tu baru dia turun, baru dia semaya. Maknanya jamak takhir. Jadi kita tak boleh pegang hak tu. Sebab apa? Hadis tu dia tidak gitu, bercanggah. Bercanggah dengan hak ni. Cumanya orang yang pakai hak tu, dia kata dia tarjih hak tu. Sebab hak tadi ada sokongan. Ada mutabik. Orang hak pegang dengan hak ni pun dia kata tengok. Hak ni Abu Daud kata rawahu Asim, rawahu Ibnu Abi Najih. Ada juga. Ada juga. Bukan gitu hadis gitu dah. Ada juga ni hak ni. Hak mana se? Jadi bila jelas bila tak jelas gini. Maknanya setengah ulama tak sepakat kedua. Tak boleh buat dalil kedua-dua. Kita kena tengok orang lain. Setengah tu kata dah, kita boleh pakai hak ni. Hak ni lebih kuat. Hak tadi kita tak pakai. Sebab susah. Tujuannya jamak ni nak suruh mudah. Mudahnya lagu mana lagu ni. Hak nu kata hak itu yang jadi khilaf tu. Yang jadi khilaf tu gitulah. Lepas pada tu kita perhatikan. Imam Abu Hanifah dia tidak syaratkan dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan mahu cepat perjalanan tu boleh jamak. Dia tidak syarat tu. Tidak mahu cepat pun boleh. Tapi jamak suri dia pegang hak tu semacam. Hak boleh tu jamak suri. Hak mesti kena buat je qasar. Kalau jamak suri. Dia pegang hak tu. Sama ada mahu cepat kau tidak mahu cepat kau tak cara. Malik pegang dengan hak ni. Imam Malik pegang dengan hak ni. Cepat, nak cepat lepas tu ada riwayat yang menyebutkan jamak ini jamak hakiki, iaitu selepas Isya. Orang Hanafi dia takwil lah hadis ni. Idza ghaba syafaq, maknanya bila nak hilang syafaq. Bukan hilang betul. Itu dia. Bukan habis betul tu idza ghaba syafaq. Makna idza qaruba. Ghaibu betul. Bila masa lenyap dia tu dekat. Dia gitu. Dia takwil lah. Dia takwil. Tak apalah. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berangkat sebelum matahari gelincir, dia akan mentakhirkan zuhur ke waktu asar. Thumma nazala, kemudian dia turun. Dia turun. Lalu dia jamak kedua-duanya itu. Dan kalau matahari itu sudah tergelincir, sebelum dia berangkat, dia akan sembahyang zuhur. Kemudian dia akan naik kenderaan dia. Qala Abu Daud. Abu Daud berkata, salah seorang perawi ini, hak datang tadi Mufaddal, dia ni qadhi Mesir. Dia ni mujabad da'wah, seorang yang makbul doanya. Didapati dalam sejarahnya makbul doanya, iaitu Mufaddal bin Fadalah. Lepas tu Imam Abu Daud meriwayatkan hadis tadi dengan isnad dia daripada Uqail. Juga hak tadi daripada Uqail, daripada Ibnu Syihab. Hadis ni Imam Abu Daud kata dengan sanad yang lain daripada Uqail juga. Cuma dalam riwayat ni dia ada tambahan. Sebab tu Imam Abu Daud mari suku. Iaitu Nabi SAW mentakhirkan maghrib sehingga dia jamakkan kedua-duanya. Jamakkan maghrib dan isyak ketika telah hilang syafaq. Waktu
waktu maghrib. Yang ni dia jamak takhir. Dia jamak takhir. Dia jamak takhir. Di sini kalau kita perhati hadis mula-mula tadi, kalau sebelum gelincir matahari Nabi berangkat, dia akan takhirkan zuhur hingga waktu asar. Orang Hanafi kata cuba perhati molek. Cuba perhati molek. Nabi SAW takhirkan waktu zuhur hingga waktu asar. Bukan takhirkan waktu zuhur sampai masuk dalam waktu asar. Lepas tu dia buat kedua-duanya. Itu orang panggil jamak takhir tu. Bukan lagu tu, dia kata. Nabi SAW takhirkan zuhur ila waqtil asr. Ila tu berhenti sekat asar, tak masuk waktu asar. Itu makna ila, kata dia. Supaya dalam Quran sebut thumma atimmus siyama ila al-lail. Lepas pada sahur tu kan, makan-makan tu kamu semput apa ni, sapa kau mana? Sapa ke malam. Sapa ke malam tu masuk dalam malam kau. Dak, sekat maghrib kan? Bila jatuh matahari tu, sekat tu ya. Tak termasuk malam tu. Sekat tu. Bila matahari terbenam, habis dah lah. Itu makna ilah, tak termasuk hak malam. Ilal lail tu tak masuk kena puasa. Sekat malam tu, sekat jatuh matahari. Jadi hak ni pun tak masuk waktu asar. Sapa kepada waktu asar. Sapa kepada waktu asar. Waktu asar tak masuk lagi. Bukan dalam waktu asar dia sembahyang zuhur tu dia takhir tu. Dia takhir tu sehingga ke hujung waktu zuhur. Mana kira-kiranya bila habis sembahyang zuhur tu sapalah pada waktu asar. Itu maksudnya. Dia kata kalau dia tidak guna hatta, kalau dia guna hatta boleh jadi masuk dalam waktu asar tu. Dia guna perkataan ilah. Sebab kalau dalam bahasa Arab ni, kalau hatta tu dia termasuk sekali. Misalnya kita kata akal tu, ni dari segi nahwu lah. Dalam kitab-kitab nahwu dia duk sebut gitulah. Akal tu sama kata hatta ra'saha atau hatta ra'suha. Aku makan ikan tu pas kepala dia. Mana kepala tu makan juga. Bukan sekat kepala. Makan daripada ekor ni sekat kepala. Bukan gitu. Kita tahu mana hatta sebutin. Tapi kalau kita kata akal tu sama kata ila ra'siha, maknanya kepala tu tak makan, berhenti sekat tu. Tu kaedah dia. Kalau kita kata ila ra'siha, kepala tu tak makan, dia berhenti sekat kepala. Jadi hak bawah dimakan, kepala tu tak makan. Tapi kalau kata hatta, boleh termasuk. Kalau kita tengok ayat Quran tadi, thumma atimmus siyama ilal lail. Ilal lail tu tak masuk malam. Berhenti sekat permulaan malam. Sekat tu. Hak kena puasa. Dia guna perkataan ilah, bukan hatta. Jadi orang Hanafi kata tengok. Sini menunjukkan jamak suri, kata dia. Tu lah. Jom masing-masing itu dah. Tengok perhati molek, kata dia. Dia pun jamak. Kalau matahari sudah tergelincir sebelum Nabi berangkat, dia akan sembahyang zuhur saja. Dia akan sembahyang zuhur. Lepas tu dia pun naik kenderaan. Mana ada jamak takdim sini, kata dia. Dia pegang dengan hak ni. Dia pegang dengan hak ni. Inilah bagi pegangan orang yang mengatakan jamak ni ada, tapi jamak takhir saja. Jamak takdim tak ada. Kalau ada jamak takdim mesti Nabi sembahyang zuhur dengan asar selalu. Ni tak. Dia kata dia sembahyang zuhur saja. Orang hak kata ada jamak takhir saja seperti Ibnu Hazm, dia pegang ni lah hadis-hadis yang seumpama inilah. Sebab kita kena ingat Abu Daud ni tujuan dia nak mari dalil masing-masing. Dia nak mari berlaku. Kalau kita nak cari pegangan bagi orang yang mengatakan jamak takhir saja boleh mana? Ni. Kalau boleh jamak takdim, jamak takdim dia zuhur dengan asar lah. Mana jamak? Dia sembahyang zuhur saja. Itu dia. Kalau kita tengok sini saja, kalau tengok lain, dalil lain banyak lagi. Banyak lagi. Kalau boleh jamak takhir saja. Kemudahan ni tujuannya nak suruh mudah, tak siwi susah. Kemudahan ni bukan duduk pada takhir saja.
ada kalanya duduk pada takdim. Alah ke hujung tu kita payah. Mudahnya duduk dulu. Hak moleknya kita ambil waktu. Barulah kita dapat kesenangan semua. Maknanya kita senang sekarang ni, awal kita semaya takdim. Lepas tu kalau senang akhir, semaya tak akhir. Boleh berlaku. Memang ada hadis pun. Tak sekira hak ni banyak lagi hadis. Barulah betul-betul. Kalau suri pun dia tidak jadi senang, dia susah juga. Senangnya lagu tadi. Lepas pada tu dia riwayat asal lagi dia takhirkan maghrib sehingga dia jamakkan kedua-duanya, jamakkan maghrib itu dengan isyak ketika telah hilang syafaq. Ketika hilang syafaq, ini jelas menunjukkan bahawa ada jamak takhir. Di sini pun dijamakkan maghrib dengan isyak dalam waktu isyak selepas hilang syafaq. Ini menunjukkan jamak takhir. Jadi orang-orang yang pegang kata jamak takhir itu ada, dia pegang hak ni. Kemudian riwayat daripada Mu'adz bin Jabal bahawa Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, bila dia berangkat sebelum tergelincir matahari, dia akan takhirkan zuhur sehingga dijamakkannya ila. Dia guna perkataan ila al-asr fayusallihima jami'an. Nabi SAW mengerjakan kedua-duanya sekali. Hak ila ni tak apalah, kita kata dia jamakkan zuhur ila al-asri, itu kita kata nampak lagi lah dari segi jamak suri tu. Sebab kita bahas tak ila ke apa tu boleh. Tetapi hak selepas ni tu jadi masalah. Riwayat Mu'adz, apabila Nabi SAW berangkat selepas gelincir matahari, dia akan semaya zuhur dan asar sekali. Lagu mana tu? Inilah jamak takdim. Bila waktu zuhur sudah masuk dah. Gelincir matahari itu maksudnya waktu zuhur sudah masuk dah. Dia pun semaya zuhur dan asar sekali. Maknanya lepas gelincir matahari itu jauh lagi asar. Mana surinya? Nabi SAW telah jamak kedua-duanya sekali, itu lagu mana? Takkan kalau hak tadi boleh kita kata dia semaya kedua-dua sekali. Kedua-dua sekali tu hak ni di ujung waktu dia, hak ni di awal waktu dia. Sekali tu dari segi perbuatan tu, dari segi masa tu lain. Tapi hak ni dia nak kata mana? Masalahnya itu dia. Dia semaya zuhur dan asar kedua-duanya sekali. Kemudian dia berangkat. Dan Nabi SAW bila dia berangkat sebelum maghrib, dia akan takhirkan maghrib sehingga dikerjakannya sekali dengan isyak. Tapi hak tu boleh kita kata lagi suri, kita kata seperti tadi. Tapi hak ni, hak kemudian bila dia berangkat selepas maghrib masuk dah lah, dia nak berangkat, dia akan segerakan isyak. Disemayangnya isyak bersama maghrib. Hak tu tentu dah jamak takdim. Tak boleh nak kata suri dah, suri lagi mana? Tak boleh. Tapi qala Abu Dawud, tu benar. Abu Dawud berkata, hadis ini tidak diriwayatkan kecuali oleh Qutaibah sahaja. Pulak dah. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Qutaibah sahaja. Qutaibah seorang sahaja. Pok-pok tu kata hak tak saya terima jamak takdim ke ataupun jamak hakiki ke, dia tak saya terima. Dia nak terima suri ataupun dia nak terima jamak takhir saja. Hadis ni tak boleh pakai. Pula kalau kita kata hadis ni sahih sekalipun, kena perhati molek. Kalau hadis ni sanad dia tu terdiri daripada perawi-perawi sahih sekalipun, maka ia termasuk di dalam hadis yang syadz. Sebab apa? Sorang dia, orang lain tak ada riwayat lagu ni. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits. Anak murid Laits ni ramai lagi yang meriwayatkan hadis ini, tapi tak ada riwayat serupa Qutaibah. Tak ada. Maka bila Qutaibah seorang yang meriwayatkannya, kalau memang Qutaibah tu orang molek pun, bila orang molek, hadis itu dia tidak jadi hadis mungkar, tetapi dia jadi hadis syadz. Hadis syadz ni dhaif juga. Zahirnya dari segi sanad dia sahih, tapi ulama kata dhaif juga. Sebab apa? Sebab syadz. Sebab takrif hadis dhaif, hadis sahih ni iaitu hadis
yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit dan tinggi kedudukannya, di samping tidak ada syudzuz dan illah. Tidak ada syadz dan tidak ada pula illah. Ada kalanya sanad tu sahih dia boleh, tapi dia ada illah benda lain, ada penyakit dalam itu. Orang ramah tak nampak. Ada kalanya sanad dia tu molek berlaku, tapi sorai hak lain-lain riwayat lagu lain. Itu orang panggil syadz. Syadz ini zahir dia sahih, tapi hakikat dia dhaif, tak boleh pakai. Dengan sebab tu dia kata bukan boleh nak buat hujah ni. Kalau ya apa, tak boleh buat hujah. Sebab tu dia kata, kalau dalam kitab kita ni muka surat 307, gharadu Abi Daud, tujuan Imam Abu Daud, dia buat mari qala Abu Daud. Qala Abu Daud tu penting tu. Dalam Abu Daud ni, qala Abu Daud itulah pentingnya. Ilmu Abu Daud duduk situ. Kelebihan dia banding kitab-kitab lain, situlah duduk. Dia nak royak sanad ke, dia nak royak gapo ke situ. Qala Abu Daud. Dia kata, tujuan Abu Daud hari ni dia nak mendhaifkan hadis ini. Tu tujuan dia nya. Dan untuk mengisyaratkan bahawa hadis ini adalah hadis syadz. Sebab perawi-perawi yang thiqat dan huffaz, mereka meriwayatkan hadis ini daripada Laits, tapi mereka tak ada sebut hak jamak takdim, hak ujung tu tak ada. Tak ada. Anak murid Laits ni ramai lagi hak lain. Hak ni walaupun kemah pun sorang. Kita nak kata hak ramai anu salah, lebih baik kita kata hak sorang ni salah. Lebih baik. Kalau tidak ramai lah kita kena peroboh orang kuat-kuat. Lebih baik peroboh sorang. Gitulah kira-kira. Tak ada sebut jamak takdim. Dan Qutaibah menyalahi riwayat mereka dengan menyebutkan jamak takdim. Maka riwayat ini menjadi riwayat syadzah. Dia takut orang kata dia Hanafi kan, qana'alah kot tu dah. Dia puak bari. Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, orang Syafi'i. Orang Syafi'i. Dia kata hak masyhur dalam jamak takdim ni ialah hadis Mu'adz. Hadis ini waqad a'allahu jama'atun min a'immatil hadis. Sekumpulan ulama hadis mengatakan hadis ini ada illatnya, ada penyakitnya, ada cacatnya. Dengan sebab apa? Bi tafarrudi Qutaibah anil Laits. Kerana Qutaibah seorang tafarrud Qutaibah daripada Laits. Sedangkan orang-orang lain tak ada riwayat lagu tu. Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa Imam Bukhari kata dia tak sedap hati ni. Dia kata ba'd ad-du'afa adkhalahu ala Qutaibah. Sebenarnya perawi dhaif dia tak seguna nama dia guna nama Qutaibah ni. Kata Bukhari. Dia nak suruh kemah hadis ni ada perawi-perawi dhaif, dia guna nama Qutaibah. Sebenarnya Qutaibah tidak kena mengena. Pasal apa dia? Perawi dhaif tu Abu Daud ke? Sebab Abu Daud ni Qutaibah bin Sa'id. Tapi Imam Bukhari isyarat gitu. Dia tidak kata dengan jelas. Tetapi hak Bukhari kata tu tak kemah manalah kita nampak. Sebab apa? Siapa dia perawi dhaif? Kalau sini bukan orang dhaif, Imam Abu Daud yang meriwayatkan daripada Qutaibah tu dhaif ke Abu Daud? Tidak dhaif. Tak apalah, itu pendapat dia. Boleh jadi dia nampak kot lain lah. Tak apalah. Ini disebutkan oleh Hakim dalam kitab Ulumul Hadis dia. Dia sebut hak Imam Bukhari kata gini-gini. Dia kata hadis ini ada tariq yang lain daripada Mu'adz bin Jabal. Imam Abu Daud mengemukakannya daripada riwayat Hisham bin Sa'ad daripada Abi Zubair. Masalahnya Hisham itu mukhtalaf fih. Bukan semua ulama terima dia. Lepas pada tu, selain daripada Hisham ni ramai lagi orang lain hafiz-hafiz hadis yang meriwayatkan hadis ini. Anak murid Abu Zubair seperti Malik, Thawri, Qurrah bin Khalid dan lain-lain. Mereka dalam riwayat masing-masing itu tidak ada menyebutkan jamak takdim. Tak ada. Jadi tak apa. Intaha, habis itu. Hak dia ambil daripada Hafiz Ibnu Hajar. Lepas tu dia ambil daripada Syaukani pula.
Syaukani pula dalam Nailul Autar dia kata hadis Mu'adz telah dikemukakan oleh Ibnu Hibban, Hakim, Daraqutni dan Baihaqi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Tirmizi kata lagi tafarrada bihi Qutaibah. Tafarrada bihi Qutaibah. Qutaibah seorang aja riwayat lagu ni kata dia. Wal ma'ruf 'inda ahli al-ilmi, hak maklum hadis yang mahfuz, yang ma'ruf di kalangan ahli ilmunya ialah hadis Mu'adz daripada Abi Zubair, daripada Abi Tufail, daripada Mu'adz. Di dalamnya tidak ada sebut jamak takdim seperti mana yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Dan Abu Daud mengatakan hadis ini mungkar. Ni hadis Qutaibah, walaupun yang mari dia kata mungkar. Tidak ada sebenarnya berhubung dengan jamak takdim ni hadis qaim, hadis yang boleh berdiri tegak, yakni hadis kemah tak ada. Imam Abu Daud kata. Abu Sa'id bin Yunus berkata hadis ni hanya dikemukakan oleh Qutaibah, dan ini adalah kesilapan dia, silap dia. Hakim mengatakan hadis ini berilat, ada cacat dia, dan dia bahas panjang. Tak apalah waktu. Ibnu Hazm pula gitu juga kritik hadis ini. Dia kata hadis ini termasuk dalam Mu'an'an Yazid bin Abi Habib daripada Abi Tufail, dan dia itu adalah mudallis. Bila mudallis tak boleh pakai riwayat dia. Wa qala aidan, dia kata lagi Abu Tufail itu maqduh. Mana ulama mananya tak terima dia. Sebab apa? Sebab dia ni ahli bid'ah. Dia lah pemegang bendera Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku Tuhan tu. Dia ni pengikut nombor satu, dia pegang bendera. Dan Mukhtar itu dia percaya kepada Raja'ah. Mukhtar percaya kepada Raja'ah. Muka dia Syiah, dia percaya kepada Raja'ah. Raja'ah ni sebelum kiamat ni orang-orang tertentu akan dihidupkan semula. Percaya lagu ni mengikut ulama hadis, kalau dia tahu orang tu percaya lagu tu tak boleh pakai selalu hadis dia. Itu kaedah dia, tak boleh pakai selalu. Tapi orang jawab, dia ni keluar sekali dengan Mukhtar untuk menuntut bela kematian Sayyidina Husain. Dia tidak tahu pun yang Mukhtar tu percaya kepada Raja'ah. Dia tidak tahu pun. Orang lain kata tak tahu mana nak jadi pengikut setia gitu, mau pegang dewa sanggup mati. Tak tahu. Dia mau kata tak tahu tu, dia mau bagi ada dalil ke? Pula tak boleh pakai kata dia hadis ni. Lepas pada tu Syaukani dalam kitab dia hak lain pula, dia kata hafiz hadis dalam menghadapi hadis ni ada 5 pendapat. Ada 5 kumpulan hadis ni. Yang pertama kata hadis ini hasan gharib. Itu pendapat Tirmizi. Yang kedua hadis ini mahfuz sahih, dia kata. Apa tidak sahihnya? Dia kata. Jadi kalau ada tambahan, itu orang panggil ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Dia pakai kaedah tu. Sebab tu dia kata hadis ini mahfuz sahih. Hak Imam Bukhari kata orang dhaif guna nama Qutaibah, takkan Abu Daud tak tahu dia ambil? Kita nak kata sahih mana? Dah Abu Daud sendiri pun kata mungkar. Abu Daud pun kata tak ada hadis sahih berhubung dengan jamak takdim. Dah kalau hak ni sahih, dia sepatutnya kata ada hadis sahih. Maknanya hak kata mahfuz sahih ni, ini Ibnu Hibban kata lagu. Yang ketiganya yang mengatakan hadis ini mungkar, itu pendapat Abu Daud. Bila mungkar maknanya dhaif lah. Dhaif. Yang keempat hadis ini munqati'. Bila munqati' dhaif juga. Itu pendapat Ibnu Hazm. Yang kelima mengatakan hadis ini maudhu'. Maudhu' kata dia, palsu. Ini pendapat Hakim. Ini pendapat Hakim. Ibnul Qayyim menyebutkan Hakim kata hadis ini maudhu' dan dia bahas. Maknanya tidak sampai maudhu' hadis ini. Nak ayatnya kadang-kadang dalam menghadapi sesuatu hadis itu, ulama ni jadi khilaf. Dia ada khilaf. Hak ni kata sahih benar. Hak ni kata maudhu'. Suk lah gitu. Hak ni kata tengah-tengah. Macam-macam. Dia khilaf. Masalah khilaf. Orang yang terima, dia kata bolehlah hak ni buat sokongan kepada hak lain.
buat sokongan kepada hak lain. Sebenarnya bukan hak banyak lagi hak lain. Kalau kita boleh tengok dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Abu Dawud, hak lagi syarah hak salah. Di situ dia mari banyak hadis-hadis yang jelas menunjukkan boleh ada untuk jamak takdim tu pun. Hak sahih pun ada. Dan ulama-ulama terima. Takkanlah Imam Syafi'i dan ramai lagi orang lain nak terima adanya jamak takdim ni, tak ada serabut hadis sahih. Jadi nak jadi landasan dia untuk mengatakan boleh tu hadis dhaif saja ke? Takkanlah betul. Sekurang-kurangnya hasan. Itu mujtahid tu dia reti tu. Nak kata hak ni boleh buat dalil ke tidak untuk hukum. Kalau dhaif tak boleh buat dalil untuk hukum. Dengan sebab itu hak betulnya seperti kata dalam kitab Aunul Ma'bud itu. Sebab Aunul Ma'bud ni pengarang dia tu dia tak ada mazhab. Dia ahli hadis. Orang ahli hadis di India ni dia tak ada mazhab. Dia kira hak mana hak kuat. Hak mana hak kuat. Tak kira mazhab mana. Hak tu dia bela. Tapi hak ni kalau kita tengok sini dia tak mari sabuk nah hadis hak kuat. Sebab dia Hanafi. Kalau mari hak kuat tu tak boleh, tak kemas. Begitulah. Tetapi kalau hak tu dak dia sebut. Jadi bagi orang yang nak mengamalkan jamak takdim tak perlu pusinglah. Gini kalau kita tak erti gini sudahlah, mudahnya. Kalau ada ulama mujtahid dia pakai, dia amal. Bawah dia tu bukan seorang dah beribu. Ulama-ulama besar pula terima. Dia nak terima ni dalam bab hukum dia sekurang-kurangnya hadis itu hasan. Kalau kita kata dhaif belaka tak ada serabut sahih, dia terima lagu mana? Takkan dia tak erti. Mungkinlah kita kata orang hak kata tak ada serabut itu mengikut ijtihad dia, tak ada serabut sahih. Hak kata ada tu mengikut ijtihad dia. Bila ijtihad masing-masing tak apa. Asal doktor lah, doktor tu pun dia tidak serupa juga. Hak ni gam dia punya. Hak ni kata kini, hak ni kata kini, hak ni kata kini tak serupa kan? 5 orang doktor pendapat lain-lain. Kalau aliran perubatan pula. Hak ni kata tak apa, beranak baru beranak makan wah anak tak apa. Nah, makan belakang tak apa boleh. Tak apa. Hak ni kata tak boleh makan. Kena makan apa dia ni? Purung. Kena bakar purung tu buat sabar. Hak tu boleh makan. Ada juga lagu tu. Kalau kita ikut hak ni duduk lagu tu dia pakai hak tu. Jadi kita sekarang ni masalah menghadapi benda-benda lagu ni dia terbukalah. Benda ni masih khilaf di kalangan ulama. Lepas tu bab qisari qira'ati as-salah fi as-safar. Wa bihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Adi bin Thabit an al-Bara qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa shalla bina al-'isha al-akhirah fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Ini bab ringkas bacaan sembahyang dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara, dia kata kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami dalam sembahyang Isyak, maka baginda membaca dalam salah satu daripada 2 rakaat sembahyang Isyak itu, sebab dia qasarkan jadi 2 lah, at-tin wa zaitun. Jadi at-tin wa zaitun itu dia baca dalam rakaat mana? Dalam riwayat yang lain dalam rakaat yang pertama. Dalam rakaat yang kedua dia baca apa nama? Inna anzalna fi lailatul qadr. Dia baca itu. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam musafir itu digalakkan kita baca ringkas. Kalau kita jadi tu imam pun, kalau kita sembahyang seorang pun baca ringkas juga. Sebab naknya memang Allah SWT nak ringkas untuk kita. Sebab itulah dia bagi jalan untuk qasar tu. Jadi kalau kita duduk panjang lagi tak ada makna lah. Asal maksud nak suruh mudah tu. Maknanya dalam safar begitulah. Sebab safar ni banyak kesusahan dia. Begitu juga dalam keadaan yang lain. Kalau jadi imam kepada orang ramai, seperti hadis-hadis yang kita sudah maklum dah lah dalam bab imam dulu, iaitu imam dia kena jaga orang di belakang dia tu. Ada hak sakit, ada hak tua, ada hak macam-macam tu. Orang yang
ada hajat dia, jadi dia kena melera. Dia pun kena baca ringkas juga, tak boleh nak kira ikut sedap dia. Hak ni dalilnya dalam bab safar ini, iaitu ringkas. Semaya itu ringkas. Ringkasnya di mana? Satunya pada bilangan rakaat dia tu dengan qasar. Yang keduanya dengan ringkas bacaan dia tu. Hak tu Imam Abu Dawud riwayatnya. Jadi ringkas dalam perjalanan ini bukan ringkas dari segi bilangan rakaat sahaja, tetapi ringkas juga dari segi bacaannya. Barulah ringkas tu. Hak tu maksudnya. Nampak gayanya kita setapak kos testing molek dah tu. Berhenti sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.